عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد. Pertama sekali saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan Allah pada saat ini, kerana saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan. Kesyukuran ini adalah satu nikmat daripada Allah. Apa nikmat? Yang saya katakan bahawa saya bersyukur kepada Allah kerana seperti mana janji Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu hari dan satu saat, yauma la zilla illa zillu, iaitu di yaumul akhirah, tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Saat itu semua orang dalam kesusahan. Saat itu saat yang tidak boleh digambarkan dengan kata-kata, dan ada satu golongan yang mendapat nikmat itu. Nikmat iaitu nikmat mendapat naungan daripada arasy Allah. Mereka yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan muslimin dan muslimat dikurniakan dan tergolong dalam golongan tersebut, kerana pada waktu itu sedegil manalah kita di dalam dunia, seengkar manalah kita di dalam dunia, dengan perintah daripada Allah, seangkuh manalah kita semasa hidup ini di dalam dunia ini dengan perintah daripada Allah. Tatkala sampainya masa itu, semua orang yang degil, semua orang yang angkuh, semua orang yang banyak memberi alasan semasa hidupnya, mereka kena patuh dengan Allah. Sama ada kita mahu atau tidak mahu, kita kena patuh dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah di yaumil akhirah. Sebab itu, apa yang perlu saya ingin katakan, jika kita inginkan keadaan yang baik di sana, saat ini, hari ini adalah kesempatan kita. Tidak ada kesempatan yang kedua. Tidak ada peluang yang kedua. Tidak ada ruang yang kedua. Ini adalah peluang kita. Kita diingatkan oleh Allah setiap pagi Jumaat, fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Rasakan, kata Allah,
Kerana kita sering alpa, lalai dan lupa akan saat pertemuan kita dengan Allah Rabbul Izzah. Saat itu, masa itu pasti datang dan pasti berlaku. Bila? Tidak ada siapa yang tahu. Cuma apa yang disebutkan oleh Sayyidina Rasul, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang berakal, orang yang cerdik, orang yang bijak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dana nafsahu, dia sentiasa muhasabah diri dia. Apa yang telah aku buat sepanjang umur aku. Allah nyatakan, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa manusia dalam kerugian. Kita kena tanya, umur yang Allah beri 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kita telah buat apa? Umur yang Allah beri kepada kita sehingga hari ini, apa yang telah kita lakukan? Umur, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, adalah modal. Modal ini yang beri adalah Allah. Modal ini yang kurniakan kepada kita adalah Allah. Dan Allah akan tanya kepada kita semua perkara yang telah diberikan oleh Allah. Ini janjinya, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Setiap nikmat Allah akan persoal secara detail, secara tafsil, satu dan satu. Daripada umur kita akil baligh sampai hari ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita orang bijak, kita akan ikut kata Nabi. Jika kita orang bijak, kita akan ikut kata Allah. Apa yang Allah beri kepada kita, apakah kita ini telah menjadi akan apa yang dikehendaki oleh Allah? Kita ada Al-Quran, kita ada hadis, kita ada ulama, dan kita ada cukup di dalam hidup ini. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kita tidak boleh untuk menempelak Allah, kerana Allah telah ingatkan kepada kita setiap minggu akan surah Al-Insan. Diingatkan kepada kita puluhan tahun. Pada akhir surah Al-Insan, Allah menyatakan kepada kita secara terang-terangan, Inna hadhihi tazkirah, Inna hadhihi tazkirah, Inna hadhihi tazkirah. Allah memberikan penerangan kepada kita setiap minggu. Dan Allah menyatakan, siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan kebaikan. Tetapi siapa yang Allah tidak mahu, tetap Allah tidak akan berikan hidayah dan taufik. Sekalian yang dirahmati Allah, terlebih dahulu saya ingin minta izin pada semua asatizah yang hadir. Begitu juga kepada Al-Fadil, Imam dan merangkap pengurusi Ustaz Abu. Pada awalnya Al-Fadil Al-Mukarram sebut saya ni Ustaz, Tuan Guru. Itu bukan saya, tuan-tuan. Itu orang lain. Tuan-tuan cukup memada selepas ini memanggil saya dengan panggilan nama, iaitu Ahmad Rizam bin Ghazali. Saya datang ke masjid tuan-tuan bukan untuk mengajar tuan-tuan, kerana tidak mungkin orang yang buta akan memimpin orang yang celik matanya.
Tidak mungkin orang yang bodoh akan menunjukkan kepada orang yang lebih pandai daripadanya. Tidak mungkin orang yang banyak salah akan menunjukkan perkara yang salah kepadanya. Saya datang ke masjid tuan-tuan sekadar menghubungkan silaturrahim. Saya ini seumpama musafir yang singgah di masjid tuan-tuan. Lalu saya dipanggil untuk berada di hadapan ini cuma hanya berkongsi cerita, bukan untuk mengajar tuan-tuan. Mudah-mudahan kisah dan cerita yang saya akan bawa ini menjadi satu ilmu dan juga pengajaran dalam hidup saya. Jika tuan-tuan mendengar ia baik, maka marilah sama-sama kita menuju ke arah kebaikan. Jika perkara yang saya cakap ini tidak ada faedah pada tuan-tuan, tuan-tuan anggaplah bahawa ini cuma kisah yang dongeng, yang tak memberi apa-apa manfaat dalam hidup tuan-tuan semua. Tuan-tuan, saya teringat akan perkataan ulama silam yang sering mengajar kita untuk menjadi hamba Allah yang baik. Perkataan itu tuan-tuan pernah dengar. Perkataan yang pendek, tetapi pada saya cukup mengajar diri saya dan keluarga saya untuk saya perbetulkan diri saya. Perkataan itu tuan-tuan begini bunyinya: Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah yang aku maksudkan. Aku buat semua perkara tidak ada kerana lain. Kerana ini janji kita dengan Allah di dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku, semua kerana Engkau ya Allah. Ulama memberikan dua perkataan ini membimbing kita supaya kita kena sedar kita hidup ini kerana apa tuan-tuan. Kita hidup ni apa tujuannya dan kita dah buat apa. Kita mengaji kerana apa dan apa yang kita dapat. Kita mengajar kerana apa dan apa yang telah kita perolehi. Kita berkahwin kerana apa? Kita berkawan kerana apa? Kita buat dalam dunia ini, dalam umur kita ini untuk apa? Kerana tiap-tiap perkara yang kita buat kerana Allah pasti ada kesannya. Kalau kita buat suatu perkara pasti ada natijahnya. Orang yang berniaga, dia akan nampak kesan perniagaannya. Rumahnya semakin besar, keretanya semakin banyak, duitnya semakin tinggi di dalam akaun banknya. Orang yang berladang dan berkebun, dia nampak daripada benih yang kecil, dia nampak telah hasil buah-buahnya. Dan ini yang saya maksudkan. Kalau kita salat, apa yang kita telah dapat sampai sekarang? Kita salat 60 tahun, apa yang telah kita dapat sampai 60 tahun? Allah nyatakan di dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu dapat mencegah fahsyak dan munkar. Kalau kita sembahyang 60 tahun, apakah kita telah menjadi orang paling baik dan semakin baik dalam hidup? Apakah kita telah banyak berubah? Ataupun 60 tahun kita sembahyang, kita masih tak berubah lagi? Kalau kita belajar siang malam, pagi petang,
Apakah kita dapat seperti mana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Semakin kita ada ilmu, semakin perasaan takut kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Takut ini saya tahu, tuan-tuan tahu. Saya belajar dan tuan-tuan belajar makna takut. Pada umumnya takut ini buat baik tinggal jahat. Semua orang tahu. Kita berjaya buat baik, tapi kita tidak berjaya tinggal jahat. Kita berjaya buat ibadat, tetapi kita tidak berjaya tinggal maksiat. Kita berjaya salat, tapi kita tidak berjaya pada perkara yang diperintahkan oleh Allah, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Daud Al-Fatani dan juga oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya. Maka salat ini mengajar kita supaya kita semakin tadarru' dengan Allah, semakin tawadhu' dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak boleh jadi orang yang hina dan rendah diri. Kita rasa kita ada ilmu, kita rasa kita telah hebat. Ilmu yang Allah bagi pada kita ini kita tak mampu buat apa-apa. Semakin kita mengaji, kita tak boleh jadi orang baik. Semakin kita belajar, kita tak mampu dekat kepada Allah. Jika kita lihat akan kalam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ilmu yang manfaat itu semakin banyak kita mendapat ilmu, semakin tebal ketakwaan kita kepada Allah. Semakin tebal ilmu kita, semakin takarub kita dengan Allah. Semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi himmah kita untuk ke syurga Allah. Saya bertanya dalam diri saya dan tuan-tuan bertanyalah dalam diri tuan-tuan. Bilakah harinya kita merindui syurga Allah? Bilakah bulannya kita rasa kita nak masuk syurga Allah? Bilakah harinya kita benar-benar merindui jannah Allah seperti mana sahabat-sahabat kita di bumi Palestin? Sahabat-sahabat kita di bumi Palestin, mereka rindu dengan Allah, mereka rindu dengan syurga Allah. Mereka telah mempertaruhkan jasad mereka sebagai galang gantinya untuk mereka masuk syurga Allah. Saudara se-Islam kita di bumi Palestin, mereka menjadikan tubuh dan jasad mereka sebagai bayaran untuk masuk syurga Allah. Saudara se-Islam kita di bumi Palestin, mereka menjadikan jasad mereka sebagai benteng dan peluru-peluru kufar, peluru-peluru Yahudi. Mereka ini telah menghadapi peluru-peluru tersebut sebagai bayaran dan mahar mereka untuk masuk syurga Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok dalam media masa sahabat kita di Palestin, jenazah mereka senyum kerana bayaran mereka mahal. Apa bayaran kita untuk ke syurga Allah? Kita tak mampu sembahyang sunat maghrib, tuan-tuan lagi. Kita tak mampu lagi untuk lama di dalam rumah Allah. Kita tak mampu meninggalkan, mengumpat dan membuka aib orang lain sampai sekarang. Kita tak mampu lagi untuk tidak memutuskan silaturahim bersama saudara kandung kita. Kita tak mampu lagi, tuan-tuan, untuk membuang sombong bongkak kita.
walhal Nabi nyatakan kepada kita tidak akan sekali-kali masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah. Zarrah ini kata ulama sebutir pasir yang dipecahkan kepada 1000 yang ada di dalamnya sifat sombong dan riak. Kalau kita gagal, kita akan gagal di yaumil akhirah. Sebab itu yang saya katakan umur ini modal. Masa ini peluang kita. Kita berjaya salat, tidak lama lagi kita akan puasa, tuan-tuan. Kita belajar fiqh, makna puasa iaitu imsak. Kita tahan diri kita. Kita belajar tentang puasa. Kalau dalam bulan Ramadan orang marah kita, orang buat tak elok kepada kita, kita kena cakap dengan diri kita, ana saimun, aku puasa. Begitu hak tok guru ajar kita. Kalau ada perkara yang tak elok berlaku pada diri kita, kita kena cakap ana saimun, aku orang yang sedang puasa. Begitulah yang Allah ajar kita di dalam Al-Quran tentang sifat hamba Allah. Apabila orang jahil berkata kepada mereka begini, lalu orang yang beriman dia akan kata qalu salama. Ini hebatnya, tuan-tuan. Jika kita telah berpuasa puluhan tahun tapi kita tak mampu mendapat apa faedah daripada puasa tersebut, puasa kita gagal. Kalau di dalam bulan puasa adanya cebisan daging yang berada di celah gigi kita, kita takut untuk makan pada siang hari. Tetapi selepas daripada bulan puasa, kita tak mampu lagi untuk tidak mengambil hak orang lain. Kenapa dalam bulan puasa daging yang sedikit itu kita takut untuk makan? Kita kata Allah Maha melihat. Kita kata batal puasa kita. Tetapi kenapa kita tak berhenti untuk tidak ambil hak orang lain? Di tempat lain saya bagi tahu perkara ni, tuan-tuan. Saya minta maaf. Lepas bulan puasa adanya hari raya Aidilfitri. Lepas tu kita akan lalui hari raya korban. Ramai orang gagal dengan satu plastik daging itu, tuan-tuan. Ramai orang gagal. Kadang-kala bukan hak dia, dia bawa balik. Tapi bulan puasa secebis daging itu dia takut untuk makan, tuan-tuan. Tapi pada hari raya Aidil Adha dia tak takut ambil plastik orang lain, ambil hak orang lain. Tuan-tuan, bertahun-tahun jika kita buat perkara itu, apakah kita lupa? Kita belajar ilmu tauhid dan sifat 20 yang Allah itu bersifat dengan basar. Allah Maha melihat. Kenapa di dalam bulan Ramadan kita boleh mentauhidkan Allah, mentauhidkan sifat Allah? Kita yakin yang Allah itu bersifat basar. Dalam satu perkara kita telah menidakkan dan kita melupakan akan sifat basar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang saya kasihi dan saya sayangi, sebab itu tuan-tuan, dua kalam ini terlalu ringkas. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Keredaan engkau lah yang aku tuntut. Sebab itu yang saya dapat daripada dua perkataan ini, Allah ajar kita supaya jadi insan yang baik. Nak jadi baik susah, tuan-tuan. Nak buat baik susah. Nak duduk tempat yang baik susah. Kerana syurga ini pada malam Isra' dan Mi'raj saya dengar dan tuan-tuan dengar berkali-kali, ahli syurga itu sedikit.
Nabi bagi tahu kepada kita isi neraka itu ramai. Dan Nabi bagi tahu kita ahli syurga dan isi syurga itu sedikit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah tak di dalam hidup saya dan tuan-tuan satu hari dan satu malam kita berkata kepada Allah, ya Allah, boleh tak engkau pilih aku dalam golongan yang sedikit untuk masuk syurga engkau? Boleh tak ya Allah, engkau pilih aku daripada golongan yang sedikit yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ataupun kita telah merasakan kita ahli syurga. Tuan-tuan, syurga mana yang akan menerima orang yang masih tidak boleh buang sombong? Syurga mana yang akan menerima orang yang tidak boleh meninggalkan membuka aib orang lain dan mendengar aib orang lain? Syurga mana yang akan menerima orang yang masih tidak boleh meninggalkan hasad dan dengki? Syurga mana yang akan menerima orang yang masih hubbud dunia? Tuan-tuan, saya ingat kalam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali kata, sakitnya mati itu bukannya sakitnya ruh yang keluar daripada jasad, tetapi sakitnya itu disebabkan kita tidak mahu melepaskan dunia ni. Saat malaikat maut nak cabut nyawa kita, kita masih sayangkan rumah kita, kita sayangkan kereta kita, kita sayangkan duit kita, kita sayangkan tanah kita. Tuan-tuan, rumah yang kita sayang itu kita akan tinggalkan. Kereta yang kita sayang tu kita akan tinggalkan. Tanah yang kita bergaduh dengan adik-beradik tu, tuan-tuan, kita akan tinggalkan. Duit yang kita berebut dengan saudara kita, saudara kandung kita, abang kita, kakak kita, adik kita, kita akan tinggalkan. Yang kita akan bawa adalah diri yang tenang, kata Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya tahu dan tuan-tuan tahu, tapi kita masih tak boleh lepaskan benda ni, tuan-tuan. Kita masih sayangkan benda ni. Kita masih tak boleh nak lepaskan perkara ni. Inilah besok, jika kita tak mampu lepaskan perkara ini, kesakitan saat sakaratul maut ini terlalu sakit, kata ulama. Dan tidak ada satu hamba Allah pun yang sanggup menanggung saat sakaratul maut. Tuan-tuan, sakaratul maut ini benar, tuan-tuan. Cerita mati ni cerita betul, tuan-tuan. Cerita kubur ni cerita betul, tuan-tuan. Saya percaya dan tuan-tuan percaya. Tapi apa yang telah saya buat dan apa yang telah kita buat selama hidup ini, banyak mana amal ibadat kita untuk kita dapat kemudahan pada perkara tersebut. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, jalan untuk menjadi insan yang baik, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah. Kukuhkan akidah kita, kukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ragu, tuan-tuan, dengan Allah. Semalam saya berkuliah di Masjid Pasir Mas, kalau tak silap saya.
Saya cakap begini, saya kata urusan dunia ni dah ditetapkan oleh Allah. Apa berlaku, apa berlaku, apa berlaku, telah ada. Cuma kita kena melaksanakan pekerjaan sebagai seorang hamba. Tapi ketentuan itu telah ada. Selepas ni nak berlaku apa, selepas ni nak berlaku apa, dah ada. Tapi cerita kita tak ada, tuan-tuan. Besok saya mati macam mana, tak ada. Tuan-tuan mati macam mana, tak ada. Tak ada siapa tahu. Satu hari Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama dan kekasih Allah, setiap malam dia menangis teresak-esak, sehingga muridnya bertanya kepada dia, "Wahai guruku, kenapa engkau menangis?" Dia kata begini, "Aku tak takut tentang dosa, kerana dosa itu pasti diampunkan oleh Allah. Yang aku takutkan saat sakaratul maut, aku boleh tak mengucap 2 kalimah syahadah. Masa aku sakaratul maut, boleh tak aku mengucap kalimah Allah?" Tuan-tuan, saya pernah menghadap orang nak meninggal dunia, dan tuan-tuan juga pernah menghadap orang nak meninggal dunia. Berapa ramai yang kita dengar jenazah ataupun orang yang kita hadap suatu sakaratul maut, mereka dapat berkata Allah. Kalau dalam hidup saya dan hidup tuan-tuan kita tak pernah jumpa, bermakna mati itu susah. Kalau saya tak pernah jumpa dan tuan-tuan tak pernah jumpa, bermakna orang yang tak boleh menyebut kalimah Allah ataupun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia bukan orang yang bighairi hisab. Dia akan melalui neraka Allah. Tuan-tuan, neraka ni sakit. Tuan-tuan, neraka ini dahsyat. Neraka ini tidak ada siapa pun yang berani menempuhnya. Saya tidak mahu melalui neraka Allah. Tuan-tuan juga tidak mahu melalui neraka Allah, kerana dalam neraka itu penuh dengan tangisan, kata Rasulullah, dan tangisan itu tidak ada lagi air mata yang jernih seperti mana air mata di waktu kita di alam dunia. Air mata itu adalah air mata darah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan neraka itu dipenuhi dengan air mata darah orang yang penuh dengan penyesalan. Tuan-tuan, saya nak sebut benda ni sebab saya pun dah berumur, tuan-tuan. Saya dah hampir nak masuk 60. Maka kematian itu pada kita telah dekat. Tuan-tuan, saya bercakap ini sebab mati itu dengan kita hampir, tuan-tuan. Kenapa kalau kita kurang duit dalam bank kita takut? Duit kita kurang, kita cukup takut. Umur kita sedang kurang, kenapa kita tak pernah takut, tuan-tuan? Umur kita semakin kurang, umur kita dah semakin tidak ada.
Kenapa kita tak pernah rasa takut dalam hidup ni? Ya Allah, apa yang akan aku tunjukkan kepada Engkau tatkala aku menghadap hadrah Engkau, ya Allah? Ini persoalan saya. Ini pertanyaan saya dalam diri saya sepanjang hidup. Sebab itu tuan-tuan, kukuhkan iman dan ketakwaan. Kedua, untuk kita menjadi orang yang baik pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berusahalah untuk kita bersihkan diri kita zahir dan batin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang kepada orang yang nak bertaubat dan nak bersihkan dirinya. Saya selalu cakap perkara ni. Kita memang tak tinggal sembahyang, tapi kita juga masih tak tinggal ghibah dan mengumpat lagi, tuan-tuan. Kalau umur masuk 60 macam saya ni, tak boleh tinggal mengumpat. Apa yang saya nak tunjukkan besok di depan Allah? Kerana Nabi kata, orang yang mengumpat sekali saja, seluruh amal soleh dia diberikan kepada orang tersebut. Saya ada ilmu tu, tuan-tuan ada ilmu tu. Tuan-tuan, ilmu yang ada pada kita tak jadi apa-apa kepada kita. Kenapa, tuan-tuan? Saya tahu, dan tuan-tuan pun tahu. Kenapa kita masih tidak boleh berhenti walaupun umur kita telah hampir kepada saat kematian? Kalau sampai sekarang, tuan-tuan, kita tak berusaha untuk berhenti, kalau kita ada 3 tahun lagi, boleh ke kita masuk syurga dengan amalan 3 tahun ni, tuan-tuan? Saya bukan cakap tentang diri tuan-tuan, saya bercakap tentang diri saya. Kalau saya yang telah mengajar hampir 30 tahun, kalau saya sendiri gagal untuk meninggalkan mengumpat, bolehkah saya masuk syurga, tuan-tuan? Kalau saya sampai sekarang tak mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain, walaupun disebutkan di dalam Al-Quran, wal afina 'anin nas, adalah sifat orang yang bertakwa yang dijanjikan jannah oleh Allah. Saya tak mampu maafkan orang lain, boleh tak saya masuk syurga? Kerana sifat ahli syurga itu tidak ada dalam diri kita. Kita memang tak tinggal salat, tapi kita masih tak boleh buang sombong, sum'ah, ujub, riya. Itu wajib, tuan-tuan, nak kena buang. Kalau kita kencing manis, ramai orang kesihankan kita. Tapi kalau kita sakit, hati kita sakit, tak ada siapa nak tolong kita. Tapi kalau badan kita sakit, ramai orang boleh tolong kita. Orang tunjukkan hospital mana, orang tunjukkan ubat apa. Tapi hati kita sakit, tuan-tuan, tak ada siapa tolong kita. Saya nak datang tadi, saya buka media massa, tiba-tiba lalu kuliah daripada almarhum Tuan Guni Aziz, tuan-tuan. Yang tu buat saya menangis. Dia kata ada orang bertanya kepada dia, susah tak nak uruskan negeri? Dia cakap apa? Uruskan negeri ini tak susah, dia kata. Yang paling susah adalah menguruskan hati, kata dia.
Kalau hati kita baik, negeri ini akan baik. Kalau hati kita baik, keluarga kita akan baik. Kalau hati kita baik, harta yang kita dapat juga baik. Kalau hati kita baik, kita akan dapat sahabat yang baik. Tapi kalau hati kita masih tidak baik, walaupun kita salat, kita puasa, kita zakat, tetapi kita masih tak boleh bersihkan diri kita dengan segala perkara yang dilarang oleh Allah sampai hari ini, kita orang gagal. Tuan-tuan, jangan jadi orang gagal, tuan-tuan. Cukuplah kita telah melakukan kesilapan yang sama bertahun-tahun. Kita rasa cukuplah, tuan-tuan. Kita mulalah dengan hidup yang baru, agar apa yang kita buat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, setelah kita bersihkan diri, tinggikan himmah, kemahuan kita untuk berbuat baik kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bersungguh-sungguh kita buat baik. Masa yang ada pada kita, kita tak tahu berapa banyak, tapi bersungguh-sungguh buat baik. Kalau kita sebagai seorang ayah buat baik pada isteri dan anak-anak kita, tuan-tuan, saya jadi seorang ayah, saya juga menjadi seorang datuk. Cucu saya ramai, tuan-tuan, 16 orang. Banyak cucu saya. Cuma saya selalu tanya diri saya, apakah saya menjadi ayah seperti mana Nabi tunjukkan dirinya sebagai seorang ayah? Atau saya tak pernah ikut Nabi pun sebagai seorang ayah? Tuan-tuan, ada hadis mengatakan semua orang akan ditanya. Ayah akan ditanya sebagai tempat ayah. Anak-anak akan ditanya sebagai tempat anak. Ibu akan ditanya sebagai tempat ibu. Semua orang akan ditanya dengan tempatnya masing-masing. Saya tanya diri saya, berjaya tak saya jadi seorang ayah? Saya kena tanya, berjaya tak saya jadi seorang suami? Saya kena tanya, berjaya tak saya duduk sebagai tempat seorang anak? Sebab anak yang derhaka tak dibenarkan oleh Allah masuk syurga. Kalau saya tak berjaya, kita tetap terhalang besok. Kita tetap kena melalui neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tak berjaya, tuan-tuan, dalam perkara ini, tuan-tuan, kesempatan yang ada, kita usaha buat baik. Kemudian yang keempat, untuk kita menjadi insan yang baik pada sisi Allah, maka hendaklah sentiasa kita sungguh-sungguh cari keredaan Allah. Tuan-tuan, redha ni susah. Redha ini, kata ulama, kita terima segala hukum Allah dengan hati yang senang. Tuan-tuan, masa kita salat, senang tak? Masa kita puasa nanti, senang tak hati kita? Kita duduk dalam rumah Allah hari ini, saat ini, senang tak, tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau dalam dunia ni kita sendiri dah tak berapa senang untuk berada dalam rumah Allah, siapa kita pada sisi Allah? Sebelum ini semua orang tak dibenarkan untuk masuk masjid. Bila, tuan-tuan? Jangan lupa masa PKP dulu, Tok Siak ada kunci, tuan-tuan, tapi Tok Siak tak mampu nak buka pintu masjid.
Kita ada kuasa masjid ini, kita yang tadbir. Tapi tak ada siapa pun yang mampu untuk buka pintu rumah Allah. Di situ saya belajar. Di situ saya dapat satu ilmu. Kalau Allah tak mahu, tetap Allah tak bagi. Walaupun kita ada kunci masjid, tapi kalau Allah mahu, tuan-tuan, walaupun kita tak mampu buat, tetap Allah bagi. Tuan-tuan, masa PKP Allah tunjukkan kepada kita, engkau perlukan aku. Masa PKP Allah bagi tahu kita, engkau tak boleh berpisah dengan aku. Masa PKP Allah ajar kita, engkau tak boleh hidup tanpa aku. Walaupun engkau ada kuasa, engkau ada kunci masjid, tapi aku tidak benarkan untuk engkau masuk ke dalam rumahku. Ia tidak akan berlaku. Tapi kita tak nak belajar kan, tuan-tuan? Kita tak nak belajar tentang Allah kan? Kita tak nak belajar daripada apa yang Allah ajar kita. Kita masih sombong, masih bongkak. Kita masih angkuh dengan apa yang ada pada kita. Tuan-tuan, tahu kita ni mesti ke kita boleh buat? Sihat kita, mesti ke kita boleh buat perkara baik? Jangan bongkak. Jangan kita bongkak dengan apa yang ada pada kita. Jika kita tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, yang terakhir, orang yang nak jadi baik, perkara ini paling penting kepada kita, iaitu sentiasa meminta dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara inilah yang kita dengar di dalam bulan Rajab ini, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi ajar kita tentang salat 50 waktu menjadi 5 waktu. Nabi ajar kita jangan putus asa minta kepada Allah. Saya bukan orang baik, tapi saya tetap minta dengan Allah supaya saya dapat jadi orang baik. Sampai hari ini, tuan-tuan, saya cerita pasal saya tak nak cerita pasal tuan-tuan. Sampai hari ini, saya masih gagal untuk istiqamah semayang malam walaupun 2 rakaat. Bolehkah kata saya ahli syurga? Sampai hari ini, saya masih gagal untuk istiqamah semayang witir walaupun 1 rakaat. Bolehkah saya kata saya ahli syurga? Allah tak minta banyak dengan kita, tuan-tuan. Setiap minggu dia ajar kita. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Setiap minggu diingatkan kepada kita. Kemudian Allah pujuk kita, tuan-tuan. Hebatnya Allah sampai Allah pujuk kita. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Orang yang boleh bangun pada 2/3 malam, ada satu rahsia yang tak diberitahu oleh Allah. Kalau kau ingin rahsia tu, bangunlah. Kalau saya, tuan-tuan, sampai sekarang saya gagal untuk bermunajat kepada Allah pada 2/3 malam, walaupun di dalam hadis qudsi ditawarkan oleh Allah, siapa yang ada salah, kata Allah, minta maaf dengan aku.
minta ampun kepada Allah. Allah kata, aku maafkan. Kalau engkau ada hajat, sampai sekarang hajat engkau tak dikabulkan lagi, datanglah kepada Allah 2/3 malam dan memintalah kepada Allah. Aku kabulkan, kata Allah dalam hadis qudsi. Kenapa kita tak boleh datang kepada Allah pada 2/3 malam? Kita kata kita kuat. Kita kata kita tahu. Kita kata kita boleh. Kenapa kita gagal sampai sekarang, tuan-tuan? Tuan-tuan, saya tak mampu cakap banyak. Kalau kita masih gagal lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh tak kita selamat besok di akhirat? Semalam dalam kuliah saya bagi tahu, kita jaga Fatihah kita dalam sembahyang. Kenapa kita tak boleh jaga perkataan kita dengan mak ayah kita? Kalau kita tak boleh sebut ha dengan betul, kita kata takut sembahyang tak terima. Kenapa kita tak boleh jaga perkataan kita dengan mak ayah kita? Kita tak takut ke amal sembahyang kita Allah tak terima? Seorang isteri tak takut ke kalau dia tak jaga perkataannya dengan suaminya, maka Allah tak terima sembahyang, puasa, Quran dan sebagainya? Tapi masa kita salat, kita jaga Fatihah, jaga. Kalau kita sujud, jaga, tuan-tuan. Kita belajar sembahyang, kita tahu syaratnya, syarat sahnya, syarat wajibnya, rukunnya, perkara yang membatalkan salat, dan kita jaga benda tu. Kenapa kita tak boleh jaga tangan kita, tuan-tuan? Kenapa kita tak boleh jaga pandangan kita? Dalam sembahyang, kita pandang tempat sujud. Kalau kita di Masjidil Haram, kita akan pandang Baitillahil Haram. Kenapa dalam sembahyang saja kita jaga mata kita? Masa di luar sembahyang, kita tak boleh jaga mata kita memandang perkara yang diharamkan oleh Allah. Kita tengok salah orang, tuan-tuan. Orang ni salah, orang ni salah, orang ni salah, orang ni salah. Bilakah kita lihat kesalahan kita? Bila kita tengok salah kita, tuan-tuan, bila kita periksa aib kita, Imam Ghazali bagi tahu kita, kalau kita sibuk periksa aib kita, nescaya kita tidak ada masa periksa aib orang lain. Kenapa kita ada masa cari salah orang? Sebab kita tak cari salah kita. Sebab itu kita banyak masa untuk mencari kesilapan orang lain. Tuan-tuan, percayalah, sampai satu masa Allah akan buka kesilapan kita semuanya. Percaya, tuan-tuan. Percayalah. Dan masa itu akan sampai. Bila tak ada siapa yang tahu. Cuma masa itu akan tetap sampai. Saya kena bersedia, tuan-tuan kena bersedia. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita tidak ada perkara-perkara ni, saya kita akan jadi gagal. Malam ini saya seru diri saya dan semua yang hadir, janganlah kita tinggalkan Allah, dan kita tidak akan mampu hidup tanpa Allah. Jangan sekali-kali jauh dengan Allah. Sebenarnya, hakikatnya,
kita tidak akan mampu berjauhan dengan Allah. Jika Allah jauh dengan kita, hidup kita akan susah. Kita tak akan mampu hidup ni kalau kita berjauhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nasihat diri saya sendiri, janganlah kita lupakan Allah. Kenapa hidup kita ini sampai sekarang tak tenang, tuan-tuan? Ada je perkara yang resahkan kita. Sebab kita uruskan hidup ini tanpa Allah. Kalau kita uruskan hidup ini dengan Allah, kita akan tenang. Karena ini janji Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang sentiasa ingat Allah, hatinya tenang. Tuan-tuan, kalau ada harta tapi harta kita buat kita tidak tenang, apa gunanya harta? Kalau ada anak-anak, ada keluarga, tapi anak dan keluarga itu tak boleh buat kita tenang, apa nikmatnya anak-anak dan keluarga? Kalau ada suami, tapi suami itu tak boleh tenangkan kita, kita kata, apa faedahnya ada suami? Kalau ada isteri, isteri itu tak boleh tenangkan kita, kita akan kata, apa faedahnya aku ada isteri? Sebab itu tuan-tuan, kalau kita bawa semua perkara kepada Allah, kalau kita ada harta, hidup kita akan tenang. Kerana kita bawa harta kita kepada Allah. Kalau kita ada anak, ada isteri, ada suami, kita akan tenang. Sebab kita bawa mereka semua kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, hari ini saya pesan diri saya dan juga semua yang hadir, belajarlah untuk tak tinggalkan Allah. Belajarlah untuk jangan berjauhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapat hakikat hidup yang sebenar di dunia ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan jamaah di sini. Saya sekali lagi saya ingin katakan, apa yang tuan-tuan dengar, tuan-tuan tak boleh untuk mendadikan satu catatan, kerana saya bukan orang alim. Kalau saya orang alim, tuan-tuan akan dapat banyak ilmu. Tapi saya bukan orang alim. Saya cuma musafir yang lalu di bumi Kelantan, dan saya ingin berjumpa dengan saudara Islam saya. Tuan-tuan, pada malam ini seperti mana yang dijelaskan, yang ada surat di atas meja ini, saya dimaklumkan oleh pihak masjid. Malam ni tuan-tuan, untuk sama-sama kita buat satu kutipan untuk prasarana masjid kita, yang itu ditulis di sini memerlukan 100,000 tuan-tuan, untuk kita siapkan kemudahan ahli qaryah dan juga orang yang lalu musafir. Tuan-tuan, macam ni saya nak sebut, 100,000 ni tuan-tuan tak banyak. Kalau semua orang nak tempatnya di dalam syurga Allah, kalau seorang boleh bagi malam ini RM1,000, kita cuma perlu 100 orang aja. Kalau kita dapat 10,000 seorang tuan-tuan, kita cuma perlukan 10 orang aja. Tapi siapa insan itu yang akan memakmurkan rumah Allah ini? Saya nampak diri saya, tuan-tuan, diri saya, jika saya di tempat tuan-tuan, ini saja peluang saya untuk masuk syurga Allah. Apa yang saya ingin katakan begini, tuan-tuan, saya ada zaman silam, tuan-tuan ada zaman silam. Saya ada cerita yang tidak baik dalam hidup saya, dan tuan-tuan juga ada cerita yang tak baik dalam hidup tuan-tuan.
Inilah peluang kita. Ini saja peluang kita yang ada untuk kita tebus kesalahan kita. Malam ni tuan-tuan, saya amat berharap dengan iman kita, bukan dengan duit tuan-tuan, tetapi dengan iman tuan-tuan, saya amat berharap jika perkara ini dapat diselesaikan pada malam ini untuk rumah Allah yang suatu ketika dulu Allah tidak benarkan untuk kita masuk di dalamnya, dan hari ini Allah telah benarkan saya dan tuan-tuan untuk kembali sujud kepada Allah Rabbul Izzah di dalam masjid ini. InsyaAllah, saya rasa dengan kesedaran itu, saya amat berharap agar malam ini kita dapat kumpulkan dana itu, agar masjid ini menjadi satu tempat yang melahirkan orang yang bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, InsyaAllah dan InsyaAllah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya selalu ingat pesan guru, kalau kamu cakap, kamu kena buat. Jadi saya tak boleh lari benda ni tuan-tuan. Lepas itu kadang-kadang bila ada kutipan ni, saya cukup takut. Saya suruh orang buat dan saya tak dapat buat. Ada 100,000 ni tuan-tuan. InsyaAllah pada malam ini saya akan ambil bahagian saya sebanyak RM5,000 untuk masjid ini. Dan selebihnya tuan-tuan tolonglah selesaikan. Tuan-tuan, saya buat ini bukan sebab saya ada duit. Saya tak ada duit tuan-tuan. Saya bukan orang kaya. Saya tumpang kereta orang datang berkuliah. Saya bukan orang kaya tuan-tuan. Tapi apa yang ada pada saya rasa inilah bahagian saya. Kenapa perkara ini berlaku atas saya dan tak berlaku kepada ustaz yang lain? Dan benda ini berlaku atas saya. Dan perkara ini tuan-tuan berlaku dalam musafir dan perjalanan saya daripada Kota Baru ke sini. Sewaktu ada seorang makcik yang menjual akan kuih tuan-tuan, datang di kereta hadapan, dan pemandu itu telah membeli akan kuih tersebut. Saya bagi tahu kepada orang yang berada dalam kereta bersama-sama dengan saya tadi, jika makcik itu datang ke kereta kita, maka ingatlah bahawa harta dan bahagian dia ada di dalam poket-poket kita semua. Kenapa cerita ini berlaku dan saya ceritakan kepada tuan-tuan bahawa hak masjid ini ada di dalam harta tuan-tuan semuanya. Malam ini saya ajak, keluarkanlah hak itu. Dalam RM10 ada hak orang lain di dalamnya. Keluarkanlah malam ini tuan-tuan, sebagai kita menyahut akan seruan daripada Allah. Allah sebut di dalam Al-Quran, kalau tak silap saya surah Al-Anfal, tidak akan sekali-kali kamu akan memperolehi kebaikan selagi mana kamu tak menafkahkan harta kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kesilapan, penuh dengan kekotoran. Ya Allah, kami angkatkan dua tangan kami minta ampun, kami minta maaf, kami minta ampun. Ya Allah, kami minta maaf atas seluruh kesilapan kami. Ya Allah, tolong pimpin diri kami, anak-anak kami, isteri kami, seluruh keluarga kami kepada jalan Kau yang lurus. Ya Allah, kami mohon sedikit rahmat-Mu atas kami. Ya Allah, Ya Allah, kami mohon sedikit daripada kasih sayang-Mu. Ya Allah, kurniakan kasih sayang-Mu atas kami. Ya Allah, kami mohon, tolonglah jadikan kami orang yang baik, jadikan kami ayah yang baik,
jadikan kami seorang suami yang baik. Ya Allah, jadikan isteri kami isteri yang baik, anak-anak kami di kalangan anak-anak yang baik, yang menjadikan sejuk mata hati kami. Ya Allah, ya Allah, kami mohon tolonglah kurniakan atas kami husnul khatimah, kurniakan atas isteri kami husnul khatimah, kurniakan untuk anak-anak kami husnul khatimah, kurniakan untuk mak dan ayah kami husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.